Antara paparan menarik hari ini, Rafizi mula bidas Puan. Bersatu nafi wujud langkah syaratan 2.0. Akhirnya Mahathir kembali ke pangkuan Bersatu. Hadi dakwa pengundi Melayu Pakatan Harapan sebagai tidak cerdik. Bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin akan mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat berhubung pelawaan menjadi ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu. Khairy yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, komen dan kritikan yang diterima daripada penyokong UMNO dan Pakatan Harapan bakal mempengaruhi keputusannya. Bersatu dengan PAS, they don't really say anything bad about me. Tapi kalau you tengok UMNO and the comments from UMNO people, you tengok PH, the comments from PH people, it's not just fair criticism, it's personal. Dan sehingga hari ni. So that on a psychological level, I can understand. you know, has a strong bearing on what I might do or what I might not do. Sure. No, Ketua Amanah Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal diundang sebagai tetamu jemputan dalam sesi podcast berkenaan. Menjawab soalan Syahril mengapa Bersatu mahukan KJ dan kenapa bekas ahli Parlimen Rembau itu perlu memilih tawaran berkenaan. Kita pun tahu tak ramai pemimpin anak muda yang dah terbukti berjaya dalam politik. Ya, saudara KJ adalah seorangnya. Jadi sayanglah kalau kita tidak mendapatkan khidmat beliau untuk menabur bakti kepada negara hanya kerana kezaliman yang dibuat oleh Presiden UMNO ke atas beliau. Ya, jadi kami di Bersatu, seperti mana Tan Sri Presiden kami ucapkan, kita tidak bersifat begitu. Kita tidak pernah menghukum bakat-bakat muda hanya kerana Presiden yang takut untuk bertanding. Jadi KJ, you're welcome to join us. Sebelum ini, Muhyiddin menawarkan Khairy menjadi ahli pimpinan tertinggi Bersatu selepas mendapat persetujuan pimpinan parti yang lain. Muhyiddin dilaporkan berkata partinya mempunyai 2 kekosongan jawatan berkenaan tanpa niat mengumpan bekas ahli Parlimen Rembau itu. Januari lalu, Khairy dipecat daripada UMNO kerana didakwa bertindak bertentangan dengan kepentingan parti. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengingatkan bahawa UMNO kini sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan dan mereka juga akan bergantung kepada undi penyokong gabungan itu pada pilihan raya negeri akan datang. Beliau mengingatkan pemimpin UMNO seperti Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zakashi supaya mengelakkan diri daripada membuat ulasan yang akan menolak penyokong Pakatan Harapan. The only thing I wish maybe people like Fuad Zakashi should remember is this. We are now in unity government. The next state elections includes PH strongholds like Selangor, Penang, Negeri Sembilan. You know, UMNO needs as much PH votes as UMNO needs their own votes to win seats in these states. It is best not to stir and not to push away PH voters from them. So that's why, as much as I have never said anything about UMNO, because I want to focus on my job and my cabinet colleagues from UMNO fully understand this, I think it's best that Fuad also remember, while I don't mind, because I take it as it's part and parcel of my work as minister, it's a democratic country, anyone can say anything, but he may annoy PH hardcore supporters by keep doing this. So that, I think, is something that is he forgets now, that we are no longer opponents. He actually, and his party actually needs a lot of goodwill from PH supporters in states where they are going to contest, like Selangor, Penang and Negeri Sembilan, where we've won throughout. So I think he understand that, but there are some pockets in UMNO, including Kashi, who perhaps has to understand that better now, while I won't respond unless I get questioned. But I think there has been a lot of negative reactions from PH supporters of this kind of behaviour. Timbalan Presiden PKR itu menjawab soalan pemberita ketika diminta mengulas kenyataan Fuad semalam yang mendakwa dirinya tidak melakukan sebarang langkah signifikan untuk meningkatkan ekonomi negara.
Atas sebab itu, Puak berkata kini timbul spekulasi mengenai rombakan kabinet yang akan berlaku. Rafizi memberi amaran sudah ada reaksi negatif daripada penyokong PH berhubung kenyataan seumpama itu daripada rakan-rakan mereka dalam UMNO. Menjawab sindiran Puak bahawa sebagai menteri tidak boleh biasa-biasa, Rafizi berkata dia tidak merasakan keperluan untuk menjelaskan tindakannya kepada semua. Rafizi berkata dirinya mendapat pengiktirafan daripada komuniti pelaburan di luar negara kerana mereka memahami apa yang dia cuba lakukan sebagai Menteri Ekonomi. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendakwa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi didakwa pernah menawarkan sejumlah kerusi parlimen boleh menang kepada PAS sebelum pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Beliau memaklumkan Ahmad Zaid menawarkan 40 kerusi parlimen kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebelum PRU ke-15. Katanya bagaimanapun PAS memenangi 43 kerusi parlimen dan ia lebih banyak daripada yang ditawarkan UMNO. Angkatan Bersatu Anak Muda Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menafikan wujud gerakan untuk menggulingkan kerajaan menerusi langkah Sheraton 2.0. Sebaliknya, beliau mengakui perkara itu mustahil untuk berlaku ketika ini, mengambil kira pembangkang ketika ini tiada kekuatan. Katanya tidak betul rancangan guling kerajaan. Kita komiten untuk memastikan pembangkang menyeimbang kerajaan kini. Macam mana kita nak ada perancangan nak buat langkah Sheraton 2.0? Minggu lepas bila ada undian kita kalah di parlimen. Jadi pembangkang tidak ada kekuatan seperti yang ditakut-takutkan oleh PMX. Pada sidang parlimen minggu lalu, cubaan pembangkang untuk menggagalkan usul supaya persidangan ditangguhkan seperti yang dicadangkan kerajaan tidak kesampaian apabila undi belah bahagi tidak berpihak kepada mereka. Berdasarkan undian, seramai 83 ahli parlimen bersetuju dengan usul berkenaan, manakala 52 lagi tidak bersetuju, seorang tidak mengundi dan 86 tidak hadir. Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sebelum itu memohon supaya undi belah bahagi dibuat selepas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Uga Anak Kumbong mencadangkan supaya persidangan pada hari tersebut tidak akan ditangguhkan sehingga RUU Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023 dan RUU Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023 selesai dibahas serta diputuskan. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyambut baik kesediaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk menjalinkan kerjasama demi memperjuangkan nasib orang Melayu Islam. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata, situasi politik ketika ini meletakkan orang Melayu dan umat Islam dalam persimpangan getir. Semalam, portal melaporkan Dr. Mahathir memberi bayangan sedia bekerjasama dengan Muhyiddin sekiranya kedua-dua pihak mencapai matlamat yang sama. Dr. Mahathir berkata usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah dan salah laku jenayah. Katanya orang Melayu yang berpecah mengikut perjuangan parti politik berbeza mengakibatkan kaum majoriti ini semakin lemah dan sukar untuk memperbetulkan keadaan. Nak ada kerjasama. Tapi matlamat mesti ditentukan. Kalau matlamat yang dijunjung, diutarakan oleh Anwar, saya tak boleh nak kerjasama dengan dia. Pasal dia tak langsung mempedulikan nasib orang Melayu. Bahkan berkenaan dengan agama pun nampak pandangan dia bukanlah pandangan yang diterima oleh orang Melayu. Sebab itu saya tak boleh kerjasama dengan dia. Saya bersedia untuk bekerjasama dengan orang yang faham tentang masalah besar yang dihadapi oleh orang Melayu, yang tidak dihadapi oleh kaum lain. Jadi kalau kita berpecah jadi banyak-banyak parti, kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, kita tak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu. Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa bahawa golongan Melayu yang menyertai Pakatan Harapan adalah Melayu yang mudah lupa, khususnya dalam kalangan pemimpin. Menurut Presiden PAS itu, banyak kenyataan golongan itu sebelum menjadi kerajaan dilupakan sejurus selepas menjadi kerajaan. Katanya antara yang terawal ialah kenyataan bersemangat yang dilaungkan oleh pemimpin UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur berulang kali di hadapan para perwakilan dari seluruh negara. Laungan yang diulangi no DAP, no Anwar. Kini pemimpin UMNO pula bersekongkol dengan mereka yang dilaungkan itu dengan penuh mesra dan akrab. Malah membuat kenyataan untuk bersama dalam pilihan raya negeri sehingga membelangkangi dasar dan perjuangan parti. Adapun kalangan PKR mula berdengar-dengaran dengan laungan reformasi dan berjuang ingin menghapuskan rasuah, salah laku, kronisme, nepotisme dan lain-lain. Rupa-rupanya apa yang mereka lakukan itu laksana lakonan semata-mata.
Kenyataan Ahli Parlimen Marang itu dilihat sebagai merujuk kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam membentuk Kerajaan Persekutuan selepas Pilihan Raya Umum ke-15 pada tahun lalu. Dia turut mendakwa bahawa banyak janji kepada rakyat sebelum pilihan raya ditaburkan sama ada secara tulisan ataupun ucapan. Katanya selepas berjaya mengambil alih kerajaan melalui pilihan raya umum ke-14, semua janji dan ucapan itu tenggelam di makan masa. Melayu yang mudah lupa bersamanya terus menyambung perjuangan yang sama. Perbuatan buruk mereka itu berkekalan sehingga mereka mengambil alih kerajaan selepas PRU ke-15 dengan sokongan Melayu yang mudah lupa juga. Keadaan yang sama masih terus berulang dengan kenyataan yang dinafikan kemudian. Mengulas lanjut, bekas Duta Khas mewakili Perdana Menteri ke Timur Tengah itu berkata, timbul kenyataan bahawa mereka, Pakatan Harapan Barisan Nasional, mengajak PAS untuk sama-sama menyertai kerajaan perpaduan yang dipimpin mereka tanpa menghormati bahawa Perikatan Nasional didominasi oleh Melayu Islam Bumiputera dengan 74 kerusi. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube DTV.